And ramai doktor-doktor kat luar sana, this is to you, wake up. Jangan duduk je sebab you dapat gaji tinggi. Jangan duduk je because you hanya penjawat yang melakukan tugas. Ceritalah benda-benda yang betul. Ceritalah benda-benda yang benar dekat luar sana. If the virus is not troubling you, it's fine, but it's troubling everyone out there. Just don't jadi pak turut and just do the thing. Stand up and voice out. Takkan jadi 2-3 ekor doktor je nak buat. Okay? So let's begin. So, hi, Dr. Roland here from the KL Sky Clinic, and hari ni kita akan cerita pasal satu topik khas berkenaan dengan autoimmunity. Maka I bawakan topik ni sebagai auto attack. So immunity ni I rasa dalam time-time COVID ni banyak orang buat penjelasan berkenaan immunity sebab semua orang tak sabar-sabar menanti vaksin yang lambat akan sampai dekat Malaysia, hanya hujung bulan saja. And kami rakyat lah, saya rakyat juga masih menunggu plan tindakan vaksin tu sebab kami semua tak dapat penjelasan siapa dapat vaksin, macam mana roll out dan sebagainya, because masa makin lama makin suntuk. Okay, so back kepada immunity. Okay, so ataupun kita biasanya akan cakap ni sebagai autoimmune disease lah, sakit autoimmunity di mana badan kita serang badan kita sendiri. Cuba bayangkan dalam badan you ada sistem ketahanan. Kira macam tentera lah. Tentera dalam badan you sepatutnya fungsi dia apa? Untuk melindungi you daripada serangan daripada dalam dan luar negara. Okay? So, satu, kita ada serangan daripada luar. Serangan daripada luar ni boleh jadi bakteria, boleh jadi fungus, boleh jadi virus. Sama macam COVID and everything. So, bakteria, fungus, virus dan sebagainya ialah benda-benda serangan daripada luar. Even protein-protein yang you ada alahan kepada. Ada orang tu ada alahan kepada kucing, anjing dan sebagainya. Tu semua ialah protein-protein alahan. Sistem ketahanan you akan lawan. And then, kita juga ada sistem ketahanan dalaman badan. Sekiranya ada infeksi ke, sekiranya ada kecalaran ke, apa-apa macam tu, injured dan sebagainya, badan kita boleh bagi defend dari segi dalaman juga. Protect sistem dia. Okay. So macam boleh katakan you kena ada macam malware ke, virus attack ke daripada komputer and everything, sistem kedalaman dia boleh happen. And one big example dari segi sistem kedalaman badan is cancer. Kalau setiap hari sel-sel baru you akan tumbuh, beribu-ribu, berjuta-juta sel akan ada mitosis atau pembentukan sel-sel baru, maka akan ada 1-2 kesilapan dalam replication. Yang replication tu mungkin boleh menjadi kanser. Tapi kalau badan you automatically dah tahu mana mistake dia, mana kesilapan sel tu, automatically dia akan datang, dia akan bunuh sel tu ataupun dia akan serang, and dia akan buat clear up. Itu fungsi sistem ketahanan dalam badan. Bila kita rujuk kepada sistem ketahanan dalam badan ni, and dari segi autoimmune ni, cuba bayangkan sel-sel yang bagus, sel-sel yang sihat, tentera you serang rakyat dia sendiri yang baik, yang tak buat apa-apa. Dia serang rakyat yang tak buat kacau pun, tak ada senjata apa-apa, dia attack. So macam mana dia buat attack tu? Itu yang kita namakan sebagai autoimmune disease ataupun penyakit autoimmune. Maksudnya sistem ketahanan badan you attack. Dan di mana mereka akan serang? Kebanyakan serangan ni ada banyak jenis serangan. Yang paling famous saya boleh nyatakan, pertama sekali organ thyroid. Thyroid gland. Thyroid gland ni kita biasanya kenali sebagai satu penyakit yang bernama Hashimoto's autoimmune disease. Dia akan ada kelenjar adrenal ni bawah atas kidney, ginjal. Dia ada adrenal gland.
kita ada Addison's disease, dia boleh serang kat sana. Dia juga boleh serang satu benda yang selalu kita nampak perkataan ni, psoriasis pada permukaan kulit. Ni yang kita nampak kulit-kulit mereka ni berkulit keras, sangat-sangat keras, bonjol-bonjol. Ada yang ada eczema, kanak-kanak ada eczema, dia boleh serang kulit. Ada yang baby yang baru lahir, dia boleh serang pankreas sebab ada pendedahan kepada gula and everything. So diabetes mellitus type 1, inilah penyakit satu autoimmune disease. Ada juga yang ada penyakit yang ada irritable bowel syndrome. That means dalam perut dia, I tukarkan, I clearkan perut, selalu dia ceret je ataupun selalu kembung perut. Tapi pergi cek biasa, doktor biasa bagi ubat ceret dan sebagainya, tapi tak settle. Perut semakin lama semakin kembung, and then selalu ada diarrhea, selalu ada ceret, ada diarrhea, sakit-sakit perut, sangat senak, sampai perut dia memang dah jadi, dia punya lapisan usus dia semua jadi terlampau kecil and everything. Lepas tu kita ada juga macam Sjögren syndrome, di mana dalam mulut kering, hidung, bahagian terhidung tekak, bahagian air mata tak keluar-keluar. Itu pun adalah satu autoimmune, itu pun satu autoimmune disease. So, and ada juga yang lagi kronik, yang ada macam multiple sclerosis, di mana semua saraf-saraf tulang belakang, saraf-saraf you dah mula, dia punya gentian saraf tu dah kena serang oleh badan you sendiri. So all of this ada banyak jenis. Ada multiple sclerosis, ada MS, di mana muscle, otot-otot pun kena serang, di mana otot you nak gerakkan tu sangat sakit, dia jadi sangat stiff dan sangat keras. So kalau you ada simptom everything like this, kebanyakan dia melibatkan autoimmune disease. Dan autoimmune disease sangat menarik sebab dia melibatkan banyak organ-organ hormon dalam badan, hormon. So kalau you ada simptom like this, please go and check with the doctor and everything. So kita kena lihat benda ni bukan sebagai, oh, I ada autoimmune disease, tapi kita kena cari punca dia. Kebanyakan punca ni, salah satu faktor punca yang biasanya doktor akan salahkan ialah DNA. Mungkin dah ada dari segi genetik, dah ada isu tu. Tapi ada satu unsur, diet, pemakanan. Apa yang you ambil masuk ke dalam makanan. Ada tak you ada exposure kepada makanan-makanan yang banyak sangat dengan bahan kimia, dan banyak sangat kepada chemical and everything. And another big thing yang jarang didiscuss ataupun jarang dibawa oleh doktor-doktor perubatan, dan tapi doctors like us yang buat integrative medicine, yang banyak pasal kita kan tengok dari segi gut brain axis, mindset and everything. Paling tinggi is the mental ataupun brain punya aktiviti. Ada tak brain punya aktiviti ni yang menyerang emosi, menyerang thyroid gland, attack you punya perut, attack you punya muscle, saraf and everything. And benda tu ialah sebab kita kena faham dari segi perubatan-perubatan lain, perubatan Chinese medicine yang biasa akan gunakan macam acupuncture technique and everything. Dia gunakan acupuncture technique tu untuk apa? Dia nak trace certain sektor dalam badan. And also dalam Ayurvedic medicine, you akan dengar satu perkataan yang dia kata chakra punya alignment. Tapi dari segi modern medicine, chakra-chakra tu semua sebenarnya ialah all our hormonal organs yang melibatkan tu. So dari segi modern medicine, kita akan tengok pendekatan tu kepada hormonal organs. Tapi kalau brain health, dari segi otak tu tak sihat, kita dapat tahu punca dia, kenapa dia punya thyroid tu attack. Mungkin sebab dia ada tekanan emosi dan sebagainya, and benda tu berlarutan jadi satu penyakit yang bagi saya tulis murah sikit. So
brain punya pemikiran tu menghantui ataupun ada problem, tekanan perasaan nanti, dia attack zone tu. And the same thing attacks the stomach. Same thing attack tulang belakang, ataupun attack saraf, ataupun attack muscle. So sometimes we have to discuss with the patient kenapa benda tu terjadi. And bila I balik kepada apa yang tengah berlaku sekarang in our country, dalam negara kita sekarang ni, kita lihat satu masalah di mana sistem kekerasan ataupun sistem undang-undang telah digunakan, disalahgunakan untuk sekat rakyat. Because rakyat sekarang ni, cuba bayangkan rakyat ni ialah anggota-anggota badan. Rakyat sekarang kena press. Kena almost auto attack. Kita tak nak benda-benda darurat ni. Kita tak nak PKP yang berterusan yang tak nampak penghujung ni. Kenapa? So, ada tak organ-organ ni umpama macam rakyat ni kena stres? Ya. Because satu, kepala-kepala ke atas tu sama ada dia ada mental issue, sama ada kepentingan individu ataupun kepentingan kewangan ataupun kepentingan politik ataupun kepentingan status persaudaraan dia, sama ada dia nak bekerja dengan parti politik ni ke parti, so dia ada kepincangan dekat the brain set of the country. Dan malang sekali orang yang ada brain set ni, inilah yang menasihatkan what we call as the higher consciousness. Higher consciousness, peringkat paling tinggi, the crown, sistem-sistem perlembagaan, sistem-sistem kerajaan. Unfortunately, benda-benda ni yang ni. So, bila mereka berfikir tanpa memikirkan the jasad, the body, this is what happens. You rasa, cuba bayangkanlah kalau anggota-anggota badan ni ialah your industries, pembinaan lah dan sebagainya. Kenapa benda ni berlaku? Because ada inisiatif daripada atas ni yang sebenarnya tak take care pun pasal-pasal ni. Kita tahu kenapa construction punya site selalu ada kes paling tinggi. Salah siapa? Salah kita juga. Siapa yang mengawas badan-badan ni? Takkan mereka tak tahu orang-orang Bangla tu duduk macam kontena 3, 4 tingkat, 5 tingkat. Kita biarkan saja benda tu berlaku. Lepas tu kita buat pemantauan, sekali keluar pemantauan, lepas tu tak ada. And yang paling sedih, lagi banyak kita increase denda, kita cuba nak menghukum badan ni, lagi banyak kita menghukum benda, ada lagi satu agensi yang suka. Because kalau pergi kat satu agensi yang tak comply sikit lah, ada 2-3 orang mungkin panas buka emas dia sekejap, kita faham, kita manusia, akan kena denda yang tinggi. Jadi apa penyelia-penyelia kat sana akan buat? Kau and I tahulah, banyak orang yang dah tanya dah, boleh settle. Dan siapa yang suka? Siapa yang ambil duit ni? Semua institusi-institusi yang jaga rakyat. Sama dari segi isu kartel lembu, sama juga. This kind of institution yang menyebabkan berlakunya COVID ni berluasa. Because kalau kita dah lama pantau sistem-sistem orang tinggal, pendatang asing, pekerja asing dan sebagainya, they will not have this issue in the whole system. The same thing happens. Auto attack. At the moment, kita, rakyat, duduk diam, pakai mask, tutup muka je. You cannot say anything. You tak boleh cakap apa-apa. Kalau you cakap, you salah. Kalau you cakap, kita akan ada, kita kena ada suara siasat dan sebagainya. Come on. Kita dah laluk, kita dah jemu with all of this. Kalau you boleh janjikan, setiap kali you boleh kata lockdown berkesan, you cuba nak potong kaki orang lah. Lockdown berkesan, tak boleh gerak lah. You don't move. Bagi you multiple sclerosis,
And then what happens? Your nerve function disappears lah. You cuba mencacatkan all of this system in the body, because manusia ni kena gerak. And kalau kita bagi information pun, kalau nak buat PKP, kita nak lanjutkan, kita nak keraskan, apa statistik you ada? We're not getting enough of information, we're not getting enough of statistics, and this is worrying us, because kita boleh lanjutkan dan lanjutkan dan lanjutkan, tapi kalau kita tak pergi ke mana-mana, how long kita boleh tutup banyak-banyak operasi? Macam mana, berapa lama you nak tutup gym? Berapa lama you nak tutup spa? Orang-orang tu semua dia tak ada family ke? You rasa orang yang kerja dekat gym ke, buat gym training ke, gaji dia RM300 ke? Yang kita support dia kalau kita bayar sekali? You rasa kalau kita bagi 5,000 kampit beras dekat Kuala Lumpur, kita boleh selesaikan semua masalah ni? Tak boleh. Kita dah kena fikir dah. And I rasa kebanyakan orang-orang dan kesihatan ni kena stand up sikit. Because if you're going to treat this way for COVID-19 or whatever pandemic in the future, kita hanya akan menjahanamkan negara kita saja. And this is what we call as auto attack. Now the body tengah attack badan kita sendiri. And benda ni sangat-sangat sedih, because lama kelamaan ramai orang akan susah. Pendapatan mereka, dia punya pendapatan tak sama dengan apa-apa inisiatif yang terbaru. Katakan inisiatif terbaru tu value dia 15 bilion. Katakan pendapatan satu hari untuk negara is 3 to 5 billion. So ambil 4 billion lah purata. So katakan you buat lockdown berapa hari dah? Akan masuk lebih daripada sebulan lah. Ambil 30 days. Akan jadi 120 billion ringgit value of your economy. RM. Ni budak bodoh buat lah macam saya. Bukan ekonomis lah. And if you say that 50% of your businesses terencat is 60 billion lah. 60 billion, 50% business boleh jalan, 50% kena duduk diam. So, kira kita kurang pendapatan 6 billion. So, kalau you tolak pun, daripada 6 billion punya ekonomi, you sumbangkan 15 billion, itu pun bukan semua duit kau, duit EPF, duit ni, duit tu, duit perkesa and everything. Macam mana you nak dapat lagi 45 billion tu? Sebab bukannya rakyat tak boleh kerja. Rakyat boleh kerja. Tapi, if you do not give that opportunity, they cannot work. They cannot do that. So, and PKP ni nampak semakin hari semakin kartun. Semua ekonomi, certain majority economic sector boleh buka, tapi diperketatkan. Nak perketatkan macam mana lagi? You rasa orang tak pakai mask? Pantang orang tak pakai mask sekarang ni kat luar. People tak hand sanitize? Sanitize juga. People tak bersihkan tangan? Bersihkan juga. People boleh gerak? Memang boleh gerak, tapi tak boleh merentas negeri. Because people have to go and eat. People have to find income every day. There is no choice. You have to look at getting the PKP out, improve your health sector, cepatkan pergerakan, gunalah semua fasiliti-fasiliti you ada. Private ke, kerajaan ke, non-government ke, NGO ke, bulan sabit merah ke. Use all of this. Jangan jadikan benda ni menyusahkan rakyat sampai kita kena attack secara diri sendiri. Ini yang dia katakan auto attack. Auto attack, macam mana sistem badan you boleh attack diri you, macam tu juga sekarang the system is attacking the whole people.